Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keadaan mereka sentiasa dekat dan tidak jauh. Kedudukan mereka diangkat dan tidak dijatuhkan. Hati mereka disinari cahaya agar mereka melihat kepada mulki adni, dan di situ mereka diam. Maka sesungguhnya orang yang telah bertaubat kepada Allah, lalu Allah Ta'ala akan naikkan kedudukannya daripada dia bertaubat kepada Allah sehinggalah lahir perasaan takutnya kepada Allah. Maka sesiapa yang tidak bertaubat, kadang-kadang amat suka dia nak merasai takut kepada Allah Ta'ala. Selepas merasa takut, lalulah datang mengharapkan Allah agar amal ibadat yang ia lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalulah ketika itu dia berada di dalam khauf dan rajah, takut dan juga harap. Ini adalah makam orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh di dalam hatinya ada takut dan harap. Kalau takut semata-mata takut, tidak beribadat, tidak ada harap, maka tidak boleh juga. Kalau harap saja tidak ada ibadat pun tidak boleh. Lalu dikatakan bahawa daripada taubatlah lahirnya takut. Kemudian dia mengharapkan Allah Ta'ala menerima amal ibadatnya, maka masuklah dia di kalangan orang yang saleh. Lalulah dia ini, apabila dia terus melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, lalu dia menjadi orang yang benar-benar taat kepada Allah, sehinggalah sampai dia kepada maqam muhibbin, yakni kasih dan cinta kepada Allah dan Rasul. Lalulah apabila itu dia sudah kasih cinta, lalu datang yakin yang bersangatan yakin, sehinggalah dia sampai kepada maqam awliya Allah, dan juga sampai kepada maqam muqarrabin, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Orang ini sentiasa dekat dengan Allah, hatinya tidak jauh dengan Allah, dan mereka ini sentiasa diangkat oleh Allah, tidak dijatuhkan. Adapun kita ini kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak buat taat kepada Allah, kerana kita tidak mencapai lagi maqam orang yang dekat dengan Allah. Lalulah dia ini sentiasa diangkatkan oleh Allah. Bukan bermakna dia diangkat menjadi terkenal, tidak. Bukan bermakna dia diangkat oleh Allah Ta'ala sehingga dia masyhur. Tidak semestinya begitu. Kadang-kadang dia adalah orang yang tidak dikenali. Ada dia dengan tidak ada dia sama saja. Padahal dia jugalah yang menyinari ataupun memberi cahaya kepada orang-orang yang ada keliling dia. Lalulah hati mereka ini disinari cahaya, hati mereka sentiasa bercahaya. Maka digambarkan hati yang bercahaya, yakni hati yang dapat melihat Allah ataupun dapat musyahadah akan Allah. Dengan arti kata dapat membezakan yang mana satu hak, yang mana satu batil, dan sentiasa hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalulah ia dapat melihat kepada mulki adli, yakni alam yang rendah. Alam yang rendah, dia tahu dunia ini bukanlah satu alam yang sebenarnya, itu alam yang rendah. Maka orang-orang yang terhijab ini, dia melihat dunia ini tempat yang tinggi. Dia ingin melihat bahawa dunia ini tempat yang paling utama. Tidak. Tetapi orang yang terbuka hijab, hatinya sudah disinari oleh cahaya taubat kepada Allah, dia dapat melihat inilah alam yang rendah, dan yang mana disitulah tempat dia diam. Mereka terpinga nikmat dengan Tuhan yang mereka sembah, merasa bangga dengan Allah yang mereka cukup dengannya, maka dia cukup dengan Allah. Dia merasa bangga bersama dengan Allah, dan dia sudah melihat Allah, sudah lagi tidak melihat alam ini. Kerana alam ini rendah, hanya melihat Allah Ta'ala. Inilah orang yang hasil daripada taubah dia kepada Allah. Maka ketika itu dia ini tersinar dengan Allah, ada terpinga dengan kebesaran Allah. Lalu selama ini kita melihat makhluk, tidak melihat Allah. Tetapi apabila dia sudah bertaubat, menyucikan hati,
bahawa dia merasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa cukup bangga dan suka bersama dengan Allah. Orang-orang yang macam ini kadang-kadang Allah Taala campakkan hatinya ingin berkhalwat, ingin mengasingkan diri dengan orang, ataupun Allah Taala campakkan hatinya dalam keadaan sentiasa tunduk kepada Allah, banyak menangis, dan hal keadaan dia terbalik. Contohnya orang-orang yang dekat dengan Allah, orang muqarrabin, kadang-kadang bala itu dirasakan nikmat. Kita ini bala itulah memang bala, tapi bagi mereka ini bala itu nikmat. Bahkan mereka itu jadi ahli ibadat, kuat amal ibadat, tetapi semakin dia kuat amal ibadat, semakin dia takut kepada Allah, semakin tidak memandang akan amal dia. Berbeza dengan orang awam, semakin buat amal ibadat, semakin memandang pada amalnya. Lalulah dikatakan bahawa orang ini merasa bangga, lalu tidak beredar serta mendiami tempat itu. Mereka duduk dan tidak beredar serta mendiami tempat itu tanpa meninggalkannya, yakni maqam kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Mereka itulah awliya, wali-wali Allah. Maka begitulah keadaan dia. Dia tambah dah. Daripada hatinya yang dengan Allah, dia nak berpindah kepada hatinya kepada dunia, tidak. Sebab itulah dikatakan bahawa kalau kita duduk dengan ulama tak selamat lagi, tapi kalau kita duduk dengan awliya, insya-Allah selamat. Kadang-kadang ulama belum tentu dia bawa kita pada Allah, tapi awliya dia akan bawa kita kepada Allah. Maka yang dikatakan ulama itu adalah ada dua, satu ulama dunia, satu ulama akhirat. Ulama akhirat inilah dipanggil awliya-awliya Allah. Mereka itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Mereka itulah awliya, orang yang dikasihi oleh Allah. Dan mereka ini orang yang benar dekat dengan Allah. Siapa kasih pada dia, Allah Ta'ala kasih dia. Siapa yang memusuhi dia, Allah Ta'ala musuhi dia. Man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Ada dalam satu hadis mengatakan bahawa sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku istihar perang, kata Allah Ta'ala. Dan wali Allah Ta'ala ini, dia ini maknanya akan sentiasa bersama Allah. Sehinggalah Allah Ta'ala mengatakan bahawa akulah matanya yang dia melihat dengannya, akulah tangannya yang dia memegang, akulah kakinya yang dia berjalan, akulah telinganya yang dia mendengar. Maknanya dia punya anggota tidak buat sesuatu kecuali dalam keadaan tunduk Allah, tunduk kepada Allah. Dan dia kalau dia lihat, dia tak lihat apa, dia lihat Allah. Dia lihat itu datangnya daripada Allah. Maka demikianlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa wali Allah? Orang-orang yang beriman. Adakah kita boleh menjadi wali Allah? Boleh jadi wali Allah. Yang tak boleh jadinya adalah Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas daripada aku, bermakna rasul pun tidak ada. Tapi aulia boleh. Kalau kita beramal menjadi aulia Allah. Apakah yang dimasukkan aulia Allah? Jangan kita faham aulia Allah ni mesti ya orang itu ada karamah, boleh terbang atas udara, boleh berjalan. Maknanya secepat kilat dan sebagainya. Bukan. Aulia-aulia Allah ni orang yang hampir dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu tidak takut dan tidak berduka cita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalulah mereka juga orang yang suci, bersih serta dekat dengan Allah. Mereka adalah orang yang bersih hatinya dengan Allah. Siapa? Para wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kesan daripada dia bertaubat pada Allah. Jadi nak bersihkan hati ini mesti kena ada taubat kepada Allah, pembersihan hati. Sebab itu banyak orang yang berkata, macam mana kita nak lawan nafsu? Bagaimana kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah? Apa jalan nak melawan hawa nafsu? Lalulah ada ulama mengatakan bahawa jalan pertamanya adalah taubat. Selagi mana kamu tidak bertaubat, lagi itulah kamu tidak mampu untuk membersihkan hati kamu, ataupun selagi itu kamu tidak mampu untuk melawan hawa nafsu kamu. Lalu dikatakan bahawa orang itu sudah bersih, dekat hatinya dengan Allah, bersih. Maka orang yang bersih hatinya, semakin dia bersih, semakin dekat dengan Allah. Makin bersih dekat dengan Allah, maka semakin kotor, semakin jauh. Kalau kotor itu maknanya dia melakukan maksiat. Kalau dia melakukan maksiat, maka dia mengotorkan hati. Bila dia mengotorkan hati, bermakna dia semakin jauh.
Tapi kalau dia membersihkan hatinya, dia bermakna semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana mereka pergi, mereka aman. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak rasa susah, tidak berduka cita. Ke mana saja mereka pergi, mereka aman. Aman keadaan mereka, hati mereka aman dengan Allah, tenang dengan Allah Ta'ala. Mereka itu mulia di kamar dan di situ mereka tinggal. Mereka itu mulia di mana mereka duduk, kerana mereka itu sentiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Orang yang mulia ini, orang yang mulia, dia duduk di mana-mana dia akan mulia. Orang yang tidak mulia, duduk di mana-mana pun tidak mulia. Kalau orang nak muliakan dia pun tak boleh, tak akan mulia, kecuali dia ini mulia di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah ada ulama dahulu, walaupun dia berkhaluwah lama, tapi bila dia muncul sahaja, orang tetap mengenali dia, orang tetap memuliakan dia. Maka itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, maka lakukanlah sebagaimana mereka lakukan. Apa dia? Disarankan oleh pengarang kitab kita ini, di antaranya kena lakukan taubat kepada Allah. Taubat ni kita sucikan diri. Tapi taubat saja, lepas pada taubat mesti kena masukkan sesuatu benda. Macam kita bersihkan satu bekas. Jadi bekas tu sudah bersih. Jadi bekas itu tak manfaat juga kalau kita tak guna. Maka kita masukkan air. Air itu, maka baru air itu jadi bersih. Kita masuk makanan, kita letak apa-apa baru jadi bersih dalam satu bekas. Tapi kalau bekas tu kotor, kita letak apa-apa pun, campur air apa-apa, air itu akan tetap jadi kotor. Jadi kita bersihkan dulu bekasnya. Bekas itu adalah hati. Hati itu dibersihkan. Maka yang membersihkan hati ini, di antara yang perlu cara kita nak bersihkan hati, mesti kita kena cari guru mursyid. Kerana mereka ini ibarat doktor pakar. Ibarat doktor pakar. Jadi ada yang doktor yang jenis zahir, ada jenis batin. Ada yang jenis zahir itu dia tengok zahir saja, makan-makan obat begitu. Tapi ada jenis batin yang termasuk bedah dalam hati orang, dalam tubuh badan orang. Maka demikian gambarannya itu. Lalu dikatakan buat sebagaimana orang-orang yang soleh buat. Kita jangan reka. Kadang-kadang kita reka. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita kena cari perjalanan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah meninggalkan kita yang diakui soleh. Sehingga ulama mengatakan bahawa kamu mencontohi orang yang mati ini lebih afdal daripada mencontohi orang yang hidup. Maknanya apa? Maknanya orang yang mati ini kita sudah tahu kedudukan dia, amalan dia. Macam mana Imam Al-Ghazali, macam mana Imam Junaid Baghdadi, macam mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita dah tahu perjalanan dia. Ada pun orang yang hidup kita tidak tahu. Sedangkan dia mempertikaikan ulama-ulama. Imam Ghazali ini hadis dhaif, Imam Junaid Baghdadi, macam-macam. Dia sendiri pun tidak tahu kedudukan dia macam mana. Maka dikatakan bahawa contohilah orang-orang saleh yang terdahulu. Kerana dia hidup di kalangan kamu. Dia hidup di kalangan kita. Imam Ghazali hidup, Imam Syafi'i hidup. Apa maksud Imam Syafi'i hidup? Kalau dia hidup kampung mana? Kalau dia hidup, bukan kata hidup jasmani, tidak, hidup rohani. Hidup rohani, ilmu-ilmunya, no yang ada daripada ilmunya memberi kesan. Sebab itu, contohnya bila kita baca kitab Imam Al-Ghazali, kadang-kadang terkesan dalam hati. Orang hidup beri nasihat kita tak terkesan, tapi Imam Ghazali kita baca kitab dia terkesan. Ini menandakan bahawa Imam Al-Ghazali itu hidup rohani. Ada orang hidup jasmani, rohani mati dah. Hidup dia jasmani. Maka ada orang jasmani sudah mati, rohani dia hidup. Ini awliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu nak jadi orang yang dikasihi oleh Allah, mesti bermujahadah lawan hawa nafsu. Tidak boleh duduk saja begitu, mesti lawan hawa nafsu. Lalulah dikatakan bahawa hawa nafsu ini kita jangan musuhi. Kerana sesungguhnya hawa nafsu ini satu rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang. Kerana hawa nafsulah seseorang itu ada ukuran dengan Allah. Kalau tidak ada hawa nafsu, tak ada jarak dengan Allah. Dia sudah memang mungkin hampir dengan Allah. Tapi oleh kerana ada hawa nafsu, maka dengan hawa nafsu inilah apabila dia bermujahadah lawan hawa nafsu, dia akan mendapat kedudukan yang tinggi. Kerana apa manusia itu boleh mendapat kedudukan yang tinggi, kadang-kadang mengatasi para malaikat, kerana mereka ini adalah golongan yang melawan hawa nafsu. Kerana ada hawa nafsu, mereka bermujahadah menyebabkan kedudukan mereka tinggi.
Kerana ada hawa nafsu, mereka itu bersungguh-sungguh berzikir, bermuraqabah, bermusyahadah, bermuhasabah, menyebabkan bahawa Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada dia, rahmat kepada dia. Maka lawan hawa nafsu dengan cara macam mana? Di antaranya sentiasa berzikir. Kenapa ulama-ulama menyusun lawan hawa nafsu itu berzikir? Kerana hawa nafsu tak boleh lawan dengan ilmu zahir. Tak boleh lawan. Sebab itu kadang-kadang orang ada ilmu banyak, tetapi akhlak tidak ada, nafsu tidak dapat dikawal, ataupun dia tidak dapat lawan hawa nafsu. Kerana nafsu ini tidak boleh kalahkan dengan ilmu. Setakat ilmu tak boleh. Kita boleh baca bab sabar, belum tentu kita sabar. Kita boleh tulis lagi bab sabar, babus sabri, bab sabar kita pun tulis. Kita boleh bab tawakal, kita tulis bab tawakal. Kita boleh ambil ilmu dengan orang, kita karang kitab. Tapi bolehkah kita jadi orang tawakal? Adakah dengan membaca itu orang boleh jadi tawakal? Adakah dengan sekadar belajar? Tak boleh. Sebab tu dikatakan ilmu ini tak bawa takwa. Syekh Rahimuddin kata, Ustaz, ilmu ni tak bawa takwa, tapi dengan ilmu juga mesti menyebabkan orang tu dapat takwa. Jangan salah faham, oh kalau gitu tak ada ilmu lah kita, sebab ilmu tak penting. Tak, daripada ilmu itu tidak ada manfaat. Kata Imam Al-Ghazali, dia kata ilmu yang tidak amal ini seumpama ada senjata-senjata, ada pedang, ada golok, ada kapok dan sebagainya. Ada pedang, macam-macam pedang, boleh lawan pedang, tiba-tiba mari singa, tak boleh buat benda. Tak guna pun pedang tadi, tak ada manfaat. Maka dikatakan bahawa sentiasa berzikir. Berzikir itu amal. Kenapa zikir dia buat amal? Amal zikir ni untuk lawan nafsu. Kenapa kita ikut nafsu? Kenapa? Sebab hati kita ditawan oleh nafsu. Hati kita, maka disuruh kita berzikir supaya hati kita bersih. Hati kita bersih. Maka bila hati kita bersih, bermakna kita duduk dekat dengan Allah. Kerana nafsu ini ibarat anjing yang liar, anjing yang ganas, selalu terkam kita. Tak boleh tengok kita nak terkam. Maknanya kalau kita lari dia kejar. Kalau kita lari dia kejar. Kalau kita lawan dia terkam kita. Allah kita. Sebab tu kalau nak lawan nafsu Allah. Tak lawan, kita boleh lawan. Kita lawan nafsu Allah. Maknanya kita ikut gagah kita. Tak apalah, nak bangun pukul 3 pagi. Azam nak bangun pukul 3 pagi. Masih tak bangun juga. Tidak bangun juga. Oh, saya ini nak berazam bersungguh-sungguh tahun baru ini nak semayang 5 waktu penuh. Akhirnya 3 waktu je, 2 waktu. Maknanya rupanya 5 waktu penuh qada. 5 waktu qada berlaku. Jadi saya nak lawan. Sebab kita tak lawan dengan kita, dengan jasad kita ni tak boleh. Kita kena apa? Anjing yang liar. Anjing liar ni, kita nak lawan dia tak boleh. Kita kena duduk dekat tuan anjing. Duduk sebelah tuan anjing. Duduk sebelah dengan tuan anjing. Bila duduk sebelah dengan tuan anjing, maka anjing tak kacau kita. Tak kacau kita. Maka orang yang berzikir kepada Allah, bila dia berzikir kepada Allah, kalau zikirnya menyebabkan hatinya hidup, payah hati hidup kita dia akan nak zikir, tak hidup-hidup dia. Tapi berzikir ni kalau hati kita hidup, bermakna kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, kita bersama dengan Allah, maka sudah bersama dengan Allah, masakan nafsu akan menentang kita. Seumpama kita duduk dengan tuan anjing, takkanlah anjing nak menekam kita. Maka itu gambarannya. Lalu dikatakan sentiasa berzikir. Ulama-ulama dahulu suruh berzikir untuk membersihkan hati. Daripada berzikir ini dapat muraqabah. Muraqabah maknanya dapat dia merasakan bahawa dia dipandang oleh Allah. Dalam bab dipandang oleh Allah ni kadang kita lupa. Tak merasa, tidak muraqabah kita. Junaid Baghdadi dia suruh anak murid dia suruh sembelih di tempat yang tidak ada orang. Semua sembelih. Ada seorang budak dia tak sembelih. Dia tanya kenapa tak sembelih? Kerana bila nak sembelih ada yang melihatnya. Siapa? Allah. Yang lain tak ingat masa sembelih. Tidak ada muraqabah, tidak ada merasa bahawa dirinya diperhati. Kita ni kalau dapat merasai bahawa diri kita diperhati, maka tak buat maksiat kita. Sebila nak buat maksiat, tapi kita tak terasa bahawa kita diperhati, itu yang dibuat maksiat. Maka bila kita tak merasa begitu, kita telah dikalahkan dengan nafsu. Maka nafsu menguasai kita.
hasil daripada tu mesti mujahadah, lawan nafsu. Nafsu ini kena hukum pada nafsu. Guru saya dia kata tengah berzikir nak makan roti canai, beli roti canai banyak-banyak, makan tak termakan dah. Esok tambah lah. Dia hukum nafsu tadi. Nafsu kadang-kadang kena hukum, kadang-kadang kena hukum, kadang-kadang kena lawan. Tak boleh lawan pada nafsu, lawan. Maknanya lalu dikatakan bahawa muraqabah dan juga muhasabah, kena banyakkan muhasabah. Untuk kita ni nak lawan hawa nafsu, muhasabah serta berkhalwah dan juga berkhalwah supaya mampu merentasi kepayahan perjalanan, maka disuruh juga berkhalwah. Khalwah ini mengasingkan diri, sama ada dia asingkan diri jasad dan jasmani dan rohani, maknanya dia hati dan juga jasad. Ada orang dia hati dan jasad dia duduk dalam rumah berkhalwah sungguh. Tetapi ada orang yang jasad bergaul dengan orang, tapi hati bersama dengan Allah. Hati bersama dengan Allah. Ini pun dipanggil orang yang berkhalwah. Jadi orang yang berkhalwah, kalau kita hari ini kita boleh juga nak berkhalwah, hanya kita keluar pada tempat-tempat yang utama. Seperti sembahyang Jumaat kita keluar, majlis ilmu kita keluar. Dan nak keluar pula kalau benda-benda yang lain itu terpaksa sangat untuk pergi membeli barang batu balik. Kemudian duduklah berkhalwah. Berkhalwah duduk dalam rumah ni, kita sama dalam rumah, dalam bilik dan sebagainya. Setengah ulama-ulama dia ada buat satu bilik. Bilik tu bilik ibadat untuk dia bertafakur kepada Allah. Maka berkhalwah itu dengan cara macam mana? Bukan khalwah dak keluar rumah, main internet. Dah keluar rumah, dah khalwah lah ni dah jadi. Dengan cara dua. Yang pertama berzikrullah, yang kedua bertafakur. Maknanya. Lalu ulama mengatakan bahawa ada dua pendapat Nabi yang duduk di Gua Hira. Ada ulama kata Nabi berzikir, ada ulama kata Nabi bertafakur. Ketika Nabi berkhalwah ketika itu, lalulah kepayahan dalam merentasi perjalanan sampai kepada Allah Ta'ala ini. Dia kena ada zikir, muraqabah dan sebagainya, serta mampu menyeberangi makam-makam tersebut. Itu makam. Makam-makam tersebut yang kita bicara yang lalu. Jadi ada makam yang betul, makam tawakal, ada makam sabar, yakin dan sebagainya. Ada orang yang bertaraf dia itu daripada al-taubat kepada raja, kepada khauf, hingga kepada asyik, rindu dan sebagainya. Itu semua mesti melalui jalan mujahadah untuk sampai kepada Allah. Maka wusul kepada Allah, sampai kepada Allah tidak akan dicapai dengan minat. Kita rasa minat, contoh orang minat belajar ilmu tasawuf, dia sekadar minat saja. Ada yang minat ilmu dengan perbahasan, minat dengan ilmu perbahasan. Ada yang minat ilmu dengan cerita-cerita, baca cerita-cerita wali Allah, cerita-cerita, dia minat dengan cerita-cerita awliya-awliya, riwayat-riwayat, dia minat dengan itu. Maka ini tidak akan tercapai. Atau meminat dengan kajian, dia terpaksa kita kena nak buat tesis, dia kata. Maka buat kajian, dia kaji. Ini daripada mana? Kalau kaji tarikat ni daripada mana? Lepas tu amalan ni sekadar kaji sahaja. Itu cara macam ni tidak akan sampai kepada Allah. Kerana nak sampai kepada Allah mesti berjalan. Mesti kena berjalan. Lalu ataupun dengan minat ataupun dengan angan-angan. Angan-angan maknanya satu hari nanti akan jadi kau akan mencapai juga makam macam ni tanpa amal. Itu tidak berjaya. Tetapi memerlukan iman dan juga takwa, maka memerlukan kepada iman dan juga takwa kepada Allah. Iman ini maknanya seseorang itu ada keyakinan dan juga ketakwaan kepada Allah. Istilah dia itu beramal dengan keyakinan yang dia ada tadi. Maka benar di dalam niat dia dalam untuk mencapai satu-satu kedudukan dia di sisi Allah. Dan ikhlas dalam mengejar matlamat dan mesti ikhlas. Maka ikhlas orang awam ini dia beribadat kerana takut kepada neraka, nak masuk syurga. Ini ikhlas orang awam. Cakap orang awam boleh tak? Orang awam begitu tak apa, dia beribadat kerana takut syurga, takut neraka. Tapi ibadat orang yang khawas ini, dia tidak melihat kepada syurga neraka. Dia melihat bahawa dia ni hamba Allah.
Dia bahawa dia hamba Allah. Aku beribadat ni hamba Allah. Lalu diceritakan bahawa ada seorang hamba Allah, dia beribadat lalu Allah Taala atur malaikat. Allah Taala kata kepada malaikat, memberitahu kepada si anu bin si anu itu yang dia beribadat, beritahu kepada dia bahawa amal ibadat dia tak diterima. Maknanya. Lalu malaikat tadi menyerupai manusia biasa, beritahu ibadat yang kamu lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Dia kata aku tak kira lah. Mu ni akan masuk neraka, aku tak kira. Dia pun buat amal ibadat juga. Malaikat kata, dia kata aku tak kira. Lalu dia kata bahawa dia beribadat ni bukan kerana syurga, bukan kerana neraka, tapi aku kerana hamba Allah. Kerana dia ini hamba Allah, ini mutabat, orang yang lebih tinggi daripada orang awam. Orang yang macam ini, dia tidak beribadat kerana syurga neraka. Ada orang ibadat kerana nak Allah. Dia kerana nak Allah Ta'ala, maknanya semata-mata kerana Allah. Lalu dikatakan, kata Ibnu Arabi, dia kata begini, dia kata macam mana orang itu beribadat, dia bukan nak Allah, dia nak apa yang ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah, syurga ataupun neraka. Neraka tambah, syurga. Dia nak syurga. Dia ibadat kerana nak kepada apa yang ada pada Allah ataupun takut dengan apa yang ada pada Allah. Lalu digambarkan, dia kata bagaimana kalau seorang perempuan itu dapat tahu bahawa lelaki itu nak ke dia kerana harta dia, bukan nak ke dia, nak harta dia. Macam mana pandangan orang perempuan tadi? Orang perempuan tadi tak setuju ataupun marah ataupun berasa dia dipermain-mainkan. Itu gambaran orang yang khawas, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maknanya mereka ini beribadat bukan kerana syurga dan neraka, tapi kerana Allah. Lalu satu hari saya duduk makan dekat kedai tu, ada sekali tu pagi tu, ada seorang tu, dia kata orang-orang ibadat nak ke syurga ni tak ikhlas belaka. Tak ikhlas belaka. Lepas tu yang seorang kita tanya, dah habis tu nak macam mana? Kita jangan niatkan nak masuk syurga. Kalau kita masuk syurga tidak ikhlas, kita nak takut neraka pun tidak ikhlas. Kita niat tu kena apa ni? Kerana Allah Ta'ala, nak Allah je. Dari syurga pun dapat. Maknanya dia itu orang khawas. Dia ni orang khawas ni. Kita orang awam. Orang dia ni orang pekat tinggi, kita pekat rendah je. Maka demikian. Orang-orang tadi dia tak boleh angan-angan untuk nak dapat kedudukan di sisi Allah. Bahkan dia memerlukan niat yang benar. Niat yang benar kepada Allah. Boleh jadilah pekat awal. Pekat awal ni orang beribadat. Dikatakan takut kepada neraka, maka diceritakan tentang azab, kemudian diingatkan akan dosa, maka dia pun rasa takut, lalu dia beribadat agar dia selamat daripada neraka. Kemudian dia teringat untuk masuk syurga, agar dia beribadat untuk masuk syurga. Ini peringkat awal. Tetapi apabila dia sudah duduk ke makam, dia berubah daripada makam orang awam kepada makam orang yang lebih tinggi lagi. Maknanya masa itu dia bukan kerana itu dah. Dia masa itu sudah betul-betul ikhlas kepada Allah. Masa itu dia buat untuk Allah, nak kerana Allah. Aku nak Allah. Tak kira dah syurga ke neraka, tak kira. Ini orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini wali-wali Allah, aulia-aulia Allah. Lalu dikatakan bahawa mesti ikhlas dalam niat, dalam mengejar matlamat. Di saat itu Allah Ta'ala akan memuliakan ahli-ahli suluk, orang yang berjalan kepada Allah dengan makrifat yang kamil, pengenalan terhadap Allah yang sempurna. Betul-betul dapat mengenal Allah. Jadi makrifat ini pemberian anugerah daripada Allah. Orang-orang tu Allah Ta'ala boleh campak makrifat pada seseorang. Siapa yang dapat, alhamdulillah. Tapi nak dapat kena usaha. Kadang-kadang yang mendapat itu adalah orang-orang biasa je, tidak ada ilmu pun, tapi amal dia ikhlas, dia dapat. Kadang-kadang orang itu ada ilmu tapi tidak dapat. Itu semua pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bila di saat itu dengan niat dia betul dan dia ini nak mencapai kepada Allah, bukan angan-angan, bukan main angan-angan ataupun atas minat, tidak, tetapi berdasarkan kepada amalnya yang ikhlas, jujur, betul-betul kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan makrifat kepada dia. Jadi makrifat kepada Allah ni kita jangan persoal lah. Kenapa kita berzikir tak dapat lagi makrifat? Kenapa kita sudah tak persoal? Kita jangan persoal apa yang Allah Ta'ala beri. Dan kita hikam dia sebut, jangan persoal apa yang Allah Ta'ala beri.
Kamu kena fikir apa yang kamu amal pada Allah. Tak layak kita nak persoal Allah. Kenapalah Allah Ta'ala tak campakkan dalam hati kita ni biar hati hidup dengan Allah. Itu yang persoalkan. Persoalkan kita ini amal kita macam mana dengan Allah. Bagaimana kita dengan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang yang nak jalan pada Allah ni dipanggil orang yang salih. Orang yang salih itu, dia salih ni orang yang berjalan. Bila dia berjalan kepada Allah dengan melazimi zikir. Zikir sehingga dia mencapai musyahadah dan muraqabah. Kesan daripada zikir ni akan datang musyahadah. Maknanya dia melihat Allah, kesan daripada zikir. Melihat Allah. Kalau orang nampak mic apa-apa, nampak mic Tapi kalau orang itu yang sudah hati hidup, dia nampak mic, dia nampak Allah. Dia nampak ini sifat Allah. Yang bijaksana. Baru dia nampak mic. Begitu keadaan dia. Sebab tu dia suruh orang itu sentiasa berzikir kepada Allah, ingat. Jadi yang dia suruh ni ingat. Ingat maknanya. Sebab itu orang yang sudah ingat dia tak menyebut. Jadi kita ini bila sebut zikir itu kita biar dia dikatakan kalimah zikir kita faham sebut. Zikir. Benar zikir la ilaha illallah, la ilaha zikir. Zikir ni ingat. Jadi kita nak datang ke ingat, jadi kita kena sebut dulu, sebut biar masuk dalam hati kita. Dia kena paling dulu. Kena masuk dalam tu. Makna masuk betul-betul. Bila masuk dalam hati dia ni hidup ingat kepada Allah dengan niat betul. Kita kena betulkan niat, lepas tu amalan kita biar betul. Sehinggalah dalam amal ibadat kita beribadat kepada Allah, maka sehinggalah Allah Ta'ala menganugerahkan kita makrifat kepada Allah. Maka serta kebahagiaan yang hakiki, dia benar-benar bahagia bila hati duduk dengan Allah. Kita ni tak bahagia, tidak bahagia. Sebab kita duduk dengan nafsu lagi. Kita duduk dengan nafsu, kita duduk dengan makhluk, tidak bahagia kita. Kita duduk dengan nafsu. Maknanya bila sesuatu yang kita nak tak ada, kita rasa sedih saja. Sebab tu hati kita tak gembira. Sebab itu duduk dengan Allah. Kita duduk dalam sangka. Burung ni duduk dalam sangka, dia tak luar. Nak terbang roh dah. Tapi bila keluar sangka dia, bebas sungguh. Ikut dan pergi mana-mana. Itu gambarannya. Maka begitulah manusia ni, dia punya hati dia ni duduk dalam nafsu, duduk dalam makhluk, duduk gitu. Hati tak bahagia. Walau dapat harta banyak, mana bahagia? Tak bahagia. Dapat pangkat banyak, dapat harta banyak, dapat kedudukan banyak, tidak bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang duduk hatinya dengan Allah. Itu baru orang yang bahagia. Jadi nak mencapai kebahagiaan tu kena lalu jalan ni, jalan taubat, jalan amal, jalan ilmu, jalan amal. Maknanya sehingga sampai musyahadah, muraqabah, sehinggalah orang itu rasa asyik, mahabbah, rindu pada Allah Ta'ala. Sehinggalah yakin yang benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala, sampai kepada takwa kepada Allah. Akhirnya dia dapat merasai kebahagiaan yang hakiki bersama dengan Allah. Inilah bahagia yang sebenar-benar bahagia. Lalulah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi berkata dia, sesungguhnya jalan wusul kepada ilmu kaum ialah iman dan takwa. Jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Maknanya ilmu makrifat kepada Allah Ta'ala ini ialah iman dan takwa. Jalan dia untuk orang wusul. Wusul ni maknanya sampai kepada Allah. Lepas tu disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan baginya jalan keluar. Kalau orang tu bertakwa pada Allah, jalan keluar. Jalan keluar. Jadi jalan keluar daripada nafsu dia duduk dalam sangka, jadi keluar. Yang selamanya nafsunya diikat. Nafsu kita ni dibelit sebenarnya. Hati kita dibelit dengan nafsu, dibelit dengan syaitan dan sebagainya. Mari saja benda, habislah kita. Lalulah bila kita jadikan, kita bertakwa. Bertakwa tu melibatkan pada amal. Bertakwa maknanya nak datang ke takwa, kena amal muraqabah, berzikir, bertaubat, berzikir, muhasabah untuk datang takwa. Ilmu saja tak datang takwa. Jadi wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, maknanya siapa yang beramal sehingga dia mencapai takwa. Amal itu yang ditunjuk oleh guru-guru musyrik, di antaranya dengan amalan berzikir, amalan muraqabah, musyahadah, tafakkur,
khalwah, suluk dan sebagainya, dia ajar jalan-jalan tadi sehinggalah sampai kepada maqam taqwa. Bila sampai kepada maqam taqwa, maka Allah Taala jadikan dia jalan keluar. Dan ni dia kata la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia tidak susah hati dah. Sehingga kan Nabi kata ajabal lil mukminin. Ajaib sungguh orang mukmin. Mana hebat orang mukmin ini. Kenapa hebat dia? Kalau ditimpa musibah dia sabar. Kalau diberi nikmat dia syukur. Kenapa dia? Tak ada apa. Kita ditimpa musibah gelabah. Ditimpa musibah gelabah. Allah dah tenang duduk ditimpa musibah. Maknanya bila dia beri nikmat, kita lupa diri selalu. Tak, orang mukmin begitu. Nabi Allah Sulaiman, dia pergi berjalan dengan tentera dia, dengan kekayaan dia, dengan tentera dia yang hebat. Lalu ada seorang yang saleh, dia kata Allah hebat betul. Orang dia puji tentang Nabi Allah Sulaiman ni. Dengan dia puji apa? Puji dari segi kehebatan tentera, kekayaan, kedudukan dan sebagainya. Kata Nabi Allah Sulaiman, zikir kamu sekali lebih afdal daripada apa yang aku ada hari ini. Dengan zikir kamu sekali itu lebih afdal daripada apa yang aku ada. Maknanya tak pandang dah. Dia sudah bahagia. Bukan dia bahagia dengan harta dia, bukan dia bahagia kedudukan dia hebat dah. Dia bahagia dia sebab dia duduk dengan Allah. Kadang-kadang kita baca kisah heran dulu. Orang-orang. Contohnya siapa ni, Abu Zar Al-Ghifari. Dia ini menyampaikan ilmu. Dalam dia menyampaikan ilmu, adanya khalifah datang, Muawiyah datang. Dengar Muawiyah, dengar kuliah dia, menangis Muawiyah. Balik Muawiyah test sekali, tengok dulu, cakap sedar kan. Ambil piti, we harta yang we clear. Tengok. We dunia sekali tengok. Dia cakap sedar lah, dia tak ada depan mata, dia tak ada. Kita boleh cakap, jadilah kejual dunia. Baik kita tak ada dunia, ciri kita. Habis dengan kita lingkup. Maknanya. Jadi cuba bagi, dia ambil. Muawiyah tanya macam mana? Faham juga. Dia tak faham. Ambil juga maknanya. Tapi esok kan dapat tahu bahawa habislah harta dia, pergi bagi kepada orang fakir miskin. Kata Muawiyah tu panggil balik, beritahu harta tu salah alamat, mungkin salah postcode je. Satu nombor je lagi. Atau satu nombor rumah je lagi. Akhir sekali minta balik, dia kutip balik, dia bagi balik mana-mana yang boleh bagi. Bagi, rupanya 1 sen pun dia tak ambil. Dia tambah ke harta pun, dia tambah ke pakak ke, tambah ke. Umar bin Abdul Aziz, siapa puas pujuk dia suruh jadi khalifah, tambah ke. Sebab apa? Dia sudah bahagia dengan Allah. Kita ni bahagia dengan benda ni lagi. Dia sudah bahagia dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana hatinya sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Lalulah Allah Ta'ala jadikan dia jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Biasanya kita faham wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala beri rezeki tanpa sangka-sangka. Kita duk faham nanti pok dapat piti banyak dah sekarang atau piti. Bukan rezeki tu. Rezeki makrifat. Dia kalau ikut bahasa, ikut fiqh boleh lah, ikut zahir, tafsir zahir boleh lah. Nanti dia akan dapat rezeki tidak disangka-sangka. Rezeki apa? Maknanya bila dia mayang banyak murah rezeki. Negara pun jadi maju, negara pun dapat ni, orang pun jadi kasih. Lepas tu sekejap jadi kaya. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baca ayat tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang begitulah yang dimintanya itu. Mari, katanya ada jumpa seorang tu dekat restoran tu, seorang ustaz tu duduk. Rupanya duk belek surah Waqiah. Duk belek Waqiah. Ni Waqiah ni kalau baca umur ni muah rezeki di Waqiah ni. Baca banyak-banyak. Rezeki tu yang dicari. Allah Ta'ala mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka diberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka, di antaranya rezeki makrifat. Makrifat ini satu rezeki yang Allah anugerahkan kepada sesiapa yang ia kehendaki. Bukan semua dapat. Bukan semua dapat hati yang hidup dengan Allah. Setiap dengkupan, setiap gerak jantung dia tu kalimah Allah. Setiap nafas yang dia menafas itu Allah. Mana la ilaha illallah. Turun nafas, naik turun tu kalimah Allah. Allah, ini rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan.
Dengan apa? Dengan dia ini takwa. Dengan takwa, yakni dengan amal zikir, dengan muraqabah, musyahadah, lawan nafsu sungguh-sungguh, pun weh rezeki. Rezeki tu yang nak. Tapi kita tak dapat rezeki tu sebab kita nak rezeki lain. Hari Ustaz, ada ayat-ayat murah rezeki kan? Mai sini ayat murah rezeki. Ambil surah Talak, baca ayat ni. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baca ayat ni. Ayat ni orang panggil apa? Ayat 1000 dinar. Boleh 1000 sehari boleh insya-Allah. 1000 dinar. 1000 dinar bukan 1000 ringgit sehari. Bayar 1 dinar berapa kira lagi. Maknanya begitu. Dak yang dikendaki cahaya makrifat di dalam hati. Maka rezeki ni ada dua. Satu dia panggil rezeki rohani, satu rezeki jasmani. Maka firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tengok bertakwalah kamu kepada Allah, cari jalan takwa dengan jalan mujahadah nafsu, berzikir banyak, muraqabah, musyahadah, kemudian muhasabah, bertafakur, khalwah dan sebagainya. Kamu ini bertakwa kepada Allah sampai rasa takut. Lalu wa yu'allimukumullah, Allah Taala ajarmu. Allah Taala ajar pada kita ilmu. Allah Ta'ala ajar. Sedap saya belajar. Faham gitu? Maknanya Allah Ta'ala akan ajar kepada kita tentang makrifat mengenal Allah. Sehinggalah hati kita ni ingat kepada Allah Ta'ala, maka boleh jadi orang itu dianugerahkan ilmu laduni, ilmu yang dia tidak pelajari. Siapa yang mendapat ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka dia akan diberi ilmu yang dia tidak pelajari. Lalu dikatakan bahawa dia akan mengajar kamu dengan apa yang kamu tidak ketahui daripada ilmu-ilmu ketuhanan. Banyak ilmu-ilmu ketuhanan yang kita tidak tahu, rahsia-rahsia Allah melalui pelbagai perantaraan, macam-macam lah Allah Ta'ala boleh hantar. Jadi ilmu rahsia Allah mengenai rahsia-rahsia Allah Ta'ala, maka ini pemberian daripada Allah. Jadi bagi siapa? Bagi orang yang beramal dengan amalan yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Daripada kata-kata Syekh Mahyuddin, iaitu Ibnu Arabi ini, telah jelas bahawa manusia tidak mungkin berjalan menuju Allah Ta'ala melainkan dengan iman yang sahih. Kesahihan iman, kena iman yang sahih. Sebab itu orang yang berzikir kepada Allah, orang yang melalui jalan muraqabah, musyahadah ataupun khalwah, tanya dia nak mendapat. Kadang-kadang tanya, dia kata ada orang dia ini apa ni? Bertafakur kerana nak satu kedudukan, dapat ilmu kebal contohnya. Ada orang dia berzikir kerana apa? Kerana nak dapat karamah. Biar merasakan dia ini jadi wali Allah Ta'ala. Maka orang yang dia melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala ni, dia kerana apa? Mencari tauhid kepada Allah. Kerana selagi mana iman kita tak sahih, lagi itu kita tak boleh sapa dengan Allah. Bagaimana kita tawakal kita dengan Allah, bagaimana hati kita dengan Allah, bagaimana sifat kita faham tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini semuanya memerlukan hati yang dibersihkan. Lalu dikatakan bahawa dengan iman yang sahih, akidah yang mantap, mesti kuat akidah. Sebab tu kita tengok Nabi SAW di kota Mekah 13 tahun tanah akidah. Tanah akidah dulu, dah tanah akidah. Sehinggalah sahabat-sahabat Nabi awalnya ditanam akidah. Lepas daripada tu wa yuzakihim, dibersihkan hati. Lepas tu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, barulah dilaksanakan amalan-amalan ibadat-ibadat yang tertentu. Lalu dikatakan bahawa di sini akidah yang mantap, hati yang menjaga batasan Allah, hati yang sentiasa duduk di dalam hududillah, maknanya batasan-batasan Allah. Ini hati yang bersih. Lalu dikatakan amalan yang berpandukan syariatnya dan mesti berdasarkan amal yang mengikut syariat Nabi. Mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi, serta akhlak yang terpuji yang diteladani oleh Rasulullah SAW, yang ini sehingga melahirkan akhlak yang terpuji. Ikut Nabi. Ini dengan apa? Dengan hati, bukan dengan ilmu. Ada seorang itu, dia beritahu pada gurunya dia nak belajar. Nak pergi belajar, nak sambung belajar. Tak, tolong guru tunjuk tempat mana saya nak belajar. Guru kata aku nak mu pilih tempat mana yang boleh. Lalulah dia pergi berjalan dengan guru dia.
masuk dalam kuliah berdiri. Tengok guru dia. Orang tukang ngajar ni, duduk. Kamu duduk, masuk kuliah duduk. Aku tak mau duduk. Kenapa kamu duduk? Aku tak puas hati dengan kamu, kata dia. Baru masuk tak puas hati tu. Aku tak puas hati dengan kamu. Lalulah tok guru ni marah-marah, hambak-hambak dia. Marah, hambak dia. Keluar dia. Tengok tok guru ni hambak itu. Tengok tok guru lain pula. Tok guru lain pula. Dia masuk dalam satu kuliah. Diri juga. Kata tok guru ni, seorang lagi guru ni, pak jumpa hak baru pula. Duduk kamu. Aku tidak mau duduk. Kenapa kamu tidak mau duduk? Aku tak puas hati dengan kamu. Lalulah tok guru tadi menangis. Nangis, dia beristighfar pada Allah. Dia kata, sesungguhnya mungkin Allah Ta'ala buka kepada kamu. Kamu ini dapat melihat keaiban aku. Kalau macam itu berdirilah kamu. Biar aku duduk, kerana kamu lebih mulia daripada aku. Adik-adik anak murid itu duduk tadi. Duduk anak murid itu tadi. Kata tok guru ni, kerana sesungguhnya boleh jadi Allah Ta'ala buka kepada kamu tentang keaiban aku. Maka kamu lebih mulia pada aku. Berdirilah kamu, biar aku duduk. Biar aku duduk mengajar, biar aku duduk. Duduk. Balik kuliah, tok guru tanya, ana saya nak duduk. Ni kan ronu. Ni ada akhlak, anu tak ada akhlak. Maknanya, sehingga lahirkan. Sebab tu takwa ni melahirkan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang tidak mensucikan dirinya daripada syahwat yang ini. Sebab tu kita disucikan syahwat. Kita kena sucikan dua, hayawaniyah dengan syaitaniyah. Itu disucikan. Hayawaniyah ni mari mikir nafsu je. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak sedap-sedap, nak seronok-seronok. Itu hayawaniyah. Nak bersihkannya ni. Yang kedua syaitaniyah. Syaitaniyah main takabur, ujub, riak, sum'ah dan sebagainya main dalam hati ni. Ini syaitaniyah. Maka kena sucikan daripada syahwat yang hina serta kebodohan diri. Jadi kalau diikut-ikutkan nafsu, maka jelas orang itu duduk dalam kebodohan diri. Maka pastilah melencong daripada perjalanannya. Kalau dia tak sucikan dirinya ataupun terhenti di tengah jalan, menyebabkan tersesat dia. Apabila dia ini tidak betul-betul mantap dan juga bersungguh-sungguh membersihkan hati dia, dia ini tersesat dan menderita. Orang tak beribadat ni derita sebenarnya. Orang yang hatinya tidak hidup derita sebenarnya. Maka hidupkan hati dia agar dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma warithna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.